Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berhujung minggu buat semua. Mira pasti ramai yang sudah mula keluar merehatkan minda dan meluangkan masa bersama keluarga. Walaupun rentas negeri sudah dibenarkan, tetapi ingat, jangan leka patuhi SOP serta syarat yang ditetapkan dan jaga diri. Hari ini Mira sangat bertuah kerana Mira dapat berehat di Hotel Commune Living Selatan Bangsa yang terletak di persimpangan Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Lokasi ini bukan hanya sekadar hotel, konsep gaya hidup baru yang ditawarkan meliputi perniagaan, sosial, hiburan dan tempat tinggal untuk jangka masa yang pendek atau panjang. Menarik di Nona minggu ini. Untuk orang Malaysia yang nak berjalan ke Kanada, sudah tentu saya recommend Banff dan Jasper. Destinasi wajib pergi ke Western part of Canada. Hari ini Chef akan ajar kita cara membuat pancake hotel. Cukup 20 minit, bahu dia memang sedap. Last sekali, tabur sedikit daun bawang dan bawang goreng. Fully vaccinated, pregnant and tested positive for COVID-19. Hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Saya doakan anak-anak miskin bandar ini supaya terus maju dan mampu compete globally di industri masa akan datang. Untuk segmen Sana Sini kali ini, Nona bersama Mia Muhammad Amran 20 tahun yang kini menetap di Kanada. 7 tahun menetap di Kanada, Mia sebenarnya sudah terbiasa tinggal di luar negara sejak kecil kerana mengikut ibu bapanya bertugas. Ada tempat menarik yang Mia ingin kongsikan. Mia Muhammad Amran, 20 tahun, adalah pelajar daripada jurusan pendidikan awal kanak-kanak. Kini dia menetap bersama keluarga di bahagian barat Kanada yang dikenali dengan Alberta. Wilayah Alberta ini mempunyai lebih 600 tasik dan kaya dengan sumber mineral. Mulanya kami tinggal di Toronto, which is in the eastern part of Canada, selama 4 tahun sebelum berpindah ke Alberta, Canada. Saya tinggal di kawasan perumahan yang sangat convenient dekat dengan university where I studied, a few nearby parks and lakes yang sangat cantik view during winter, dan juga berdekatan dengan tempat kerja saya di mana saya hanya perlu berbasikal ke tempat kerja. Baru-baru ini, Mia bersama keluarga serta kenalan ibu bapanya bercuti ke Jasper, sebuah kawasan pegunungan yang terletak di dalam wilayah Alberta. Untuk ke lokasi aktiviti sukan air, mereka menaiki bas sekolah yang disediakan sebagai pengangkutan. Kami pergi bersama 10 family yang lain, konvoi 4 kereta semuanya. Destinasi kita yang pertama ialah water rafting di Tasik Athabasca. Kami 11 family dalam satu raft yang besar. Seronok sangat rafting selama sejam. The view is amazing. Trip Jasper ni banyak waterfalls. Jasper adalah national park yang besar dan bergunung ganang. Waterfallnya sangat tinggi, pemandangannya sangat indah. Kami juga ke Emerald Lake untuk berkenuh. Memang tepat dengan nama tasik ini berwarna hijau. Perjalanan diteruskan ke Moraine Lake yang terletak di Banff National Park sekitar Alberta. Tasik berkeluasan 50 hektar ini terkenal dengan keindahan warnanya yang biru kehijauan. Di sini pengunjung boleh melakukan aktiviti berkayak sambil menikmati kecantikan alam semula jadi. Di Jasper, kami tinggal di Lake Louise Inn selama 2 malam. It's a very nice and comfortable hotel. On our second day, kita pergi ke Moraine Lake selepas solat subuh. Moraine Lake ni sangat terkenal dengan kecantikannya dikelilingi oleh gunung ganang, waterfalls and rock piles, creating a view that is almost unreal. The best time to see this amazing view is when the sun rises. Keesokan harinya, perjalanan percutian diteruskan ke Waterton Lakes National Park of Canada. Kawasan tas ini dibuka 24 jam dengan harga tiket RM30 seorang.
Tempat ini sesuai bagi mereka yang ingin mencari ketenangan di samping menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Kemuncak trip kami adalah horseback riding. Horseback riding adalah aktiviti family kami. We went for an hour trip that cost $50 per person melalui jalan hutan dan melintasi tasik kecil. Semua ahli keluarga saya sangat suka aktiviti berkuda. Saya mula belajar berkuda masa umur saya 9 tahun. Apabila ada kelapangan, Mia gemar mengambil angin luar. Jiwa mudanya sentiasa ingin meluangkan masa bersama teman-teman. Mia sering ke bandar-bandar tumpuan, meneroka lokasi dan acara-acara menarik. Public transportation di sini sangat mudah dan agak efisien. Saya selalunya menggunakan bas dan train untuk ke mana-mana. Saya pergi bersama kawan menyaksikan Van Gogh exhibition yang berlangsung di bandar tempat saya tinggal. The art show there was so beautiful and nice, but the most important thing is that I've got to hang out with my friends. Untuk orang Malaysia yang nak berjalan ke Canada, sudah tentu saya recommend Banff dan Jasper. Ini adalah dua destinasi wajib bagi siapa yang pergi ke Western part of Canada. Nasi ayam claypot merupakan makanan tradisional masyarakat Cina. Bukan sahaja di Malaysia, malah ia juga terkenal di kalangan Asia Tenggara, terutama sekali di Hong Kong dan Singapura. Keharuman nasi yang dimasak menggunakan periuk tanah bersama cendawan dan isi ayam pastinya membuka selera. Sambil Mira duduk bersantai dan kopi-kopi, jom kita saksikan cara penyediaan nasi ayam claypot. Pernah bekerja sebagai jurutera petroleum, kini wanita ini aktif mengendalikan saluran YouTube-nya dengan berkongsi pelbagai masakan tradisional, moden sehingga menu yang tular. Hai, Assalamualaikum. Saya Hidayah Sazli daripada YouTube channel Limau Nipis dan hari ini saya nak share resepi nasi ayam claypot. Jom kita start. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 cawan beras wangi yang direndam selama 30 minit, 2 suku cawan air stok ayam, 1/4 isi ayam dibuang tulang, sedikit lemak ayam dan ikan masin, 5 biji cendawan shiitake, setengah cawan air rendaman cendawan shiitake, 2 sudu makan kicap cair, setengah sudu teh kicap pekat manis, 1 sudu teh minyak bijan, 2 ulas bawang putih ditumbuk halus, setengah inci halia disagat dan sedikit daun bawang. Okey, mula-mula kita akan start dengan perap ayam. Ini ayam yang saya dah potong kecil-kecil dan sekarang kita perap ayam dengan cendawan shiitake yang dah direndam, sedikit halia, sedikit kicap pekat manis, kicap cair, minyak bijan dan tepung jagung. Lepas tu kita kacau-kacau, bagi semua bahan ni salut dengan sebati lah. Dan sekarang kita boleh perap ayam selama 30 minit. Okey, sekarang kita boleh start masak nasi ayam. Okey, mula-mula kita letak sedikit minyak. Sikit je. Saya masukkan lemak ayam. Kita akan tumis lemak ayam ni untuk keluarkan minyak daripada lemak ayam. Kita tumis lemak ayam ni sampai dia dah kepirangan. Dan sekarang kita boleh tumis bawang putih. Bila dah naik bau wangi, kita boleh masukkan beras. Okey, bila dia dah agak kering macam ni, kita boleh tutup api. Okey, so sekarang kita dah boleh start masak kita punya nasi dalam kita punya claypot. Masukkan beras yang sudah ditumis tadi di dalam periuk bersama air stok ayam dan air rendaman cendawan shiitake. Kacau sebati, masak dengan api sederhana. Dan kita tutup.
Dan sekarang kita biarkan sampai dia mendidih dan sedikit kering dalam 3 ke 5 minit macam tu. Sekarang dah cukup 3 ke 5 minit. Okey, kita boleh nampak air dia dah kering. Kita boleh tutup api dulu dan kita terus masukkan ayam dan cendawan yang kita dah perap tadi. Lepas tu kita letak sedikit ikan masin ataupun ikan kering. Kemudian tuang sedikit minyak di sekeliling periuk bagi mengelakkan nasi berkerak di bahagian bawah. Tutup dan biarkan masak dengan api yang perlahan. Okey, dah cukup 20 minit. Kita boleh buka. Bau dia memang sedap. Yang ni optional, kita boleh tuang sedikit kicap. Kita tutup sekejap dan kita biar lagi 5 minit dengan api paling kecil. Dah cukup 5 minit, boleh buka dan kita boleh tutup api. Last sekali kita boleh tabur sedikit daun bawang dan sedikit bawang goreng. Siap, senang sangat kan? Okey, sekian saja perkongsian resepi daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Mengandung dan dijangkiti COVID adalah satu situasi yang membimbangkan. Menurut kajian, virus COVID boleh meningkatkan risiko kepada ibu dan anak seperti preeklamsia, jangkitan kuman dan kematian. Ikuti pengalaman bersalin bersama Emilia Syahira Syafi, 26 tahun yang disahkan positif COVID ketika usia kandungannya mencecah 36 minggu. Emilia Syahira dan suami Aimran Khalis, 26 tahun, disatukan ketika mereka menuntut di luar negara pada tahun 2016. Kemudian, 4 tahun mereka hidup sebagai pasangan jarak jauh. Penantian mereka terubat dengan berita gembira apabila Amy disahkan mengandung setelah suaminya kembali menetap di tanah air. Namun, Amy dan suami diuji pula apabila dia dijangkiti virus COVID-19 pada pertengahan Julai 2021. Fully vaccinated, pregnant and tested positive for COVID-19. Saya mula berasa demam dan agak tak selesa lah. Contoh saya rasa macam sesama dan sakit tekak. So saya decide untuk pergi ke hospital terus untuk check up dan juga buat COVID test. So perasaan saya pada waktu tu memang sangat terkejut. Saya rasa benda tu tak real. Jadi bila saya sendiri yang kena COVID tu, saya ambil masa lah untuk terima hakikat yang mana saya dijangkiti COVID pada 36 minggu kehamilan. Tanpa berlengah, Amy dan suami terus menuju ke CAC bagi mengikuti prosedur yang sepatutnya. Okay guys, I baru balik dari CAC tadi and sebenarnya ramai sangat orang, so disuruh datang esok. But yeah, I dah call hospital Selayang. Kalau let's say emergency, just pergi Selayang je. Yang paling merisaukan saya, of course lah, baby di dalam kandungan saya. Sebab waktu tu pun dah 36 minggu, dah sarat. Saya risau sama ada kami mampu untuk menghadapi cabaran ni, mampu untuk survive atau tak. Amy disarankan untuk bersalin secara pembedahan oleh doktor yang memeriksanya sejak di awal kehamilan bagi mengurangkan risiko dan juga jangkitan kuman kepada ibu dan bayi. Saya memang dijadualkan untuk caesar pada keesokan paginya. Tapi malam sebelum tu, saya memang dah rasakan contraction yang kuat, yang makin kerap dan progres labor tu berlaku dengan cepat. Jadi doktor pun terpaksa untuk datang lebih awal daripada masa yang dah ditetapkan, disebabkan bukaan waktu tu sudah 10 cm dan saya dikejarkan ke operation theatre lah untuk emergency caesar. Dalam operation theatre tu memang nurse dan juga doktor memakai full PPE. Dan apabila doktor check, bukaan sudah full dan kepala baby juga sudah engage. Jadi doktor decide untuk teruskan dengan bersalin normal saja. Tepat jam 3.15 pagi, Amy selamat melahirkan bayi perempuan seberat 2.66 kilogram. Hi guys, so I just gave birth. Patutnya I kena caesar sebab my CT value still tak nice untuk COVID test. So meaning
still berbahaya untuk orang lain, so that's why diorang decide untuk caesar. But then by the time diorang nak caesar I tu, I dah 10 cm, so normal delivery in OT room, bukannya labour room. Sebaik sahaja selesai bersalin, bayinya terus diasingkan untuk pemerhatian dan saringan ujian COVID turut dibuat. Begitu juga dengan Amy yang masih ditempatkan di ward kuarantin. Ini adalah isolation ward. Diorang ikut prosedur yang mana I kena 14 days quarantine dulu baru diorang boleh bagi untuk I duduk normal ward. So now hari ke-13. Amy dibenarkan pulang ke rumah bagi meneruskan proses kuarantin kendiri. Ujian saringan COVID dibuat sekali lagi bagi memastikan dia bebas sepenuhnya daripada virus tersebut demi keselamatan anak tersayang. I am so nervous sekarang ni, seriously. Okay. Cuba call. Good morning. Minta forward pada bahagian emergency. Bahagian COVID. Saya nak tanya pasal result swab test saya semalam. Nama Emilia Shaira. Negatif. Okay, terima kasih. It's negative. Akhirnya boleh jumpa my baby akhirnya. Syukur si kecil Mikaela Aisyah binti Imran Khalis juga bebas daripada jangkitan COVID-19. Alhamdulillah saya dah ambil 2 dos vaksin pada awal tahun hari itu, dan ada juga yang membantahlah, melarang saya untuk mengambil sebab saya adalah ibu mengandung. Pada waktu tu kita tak ada data yang banyak yang berkongsikan tentang apa akan jadi kepada ibu mengandung setelah ambil COVID vaksin ni. Saya rasa itu adalah jalan yang terbaik, dan alhamdulillah macam sekarang ni pun saya sihat, bayi saya juga sihat. Kiranya kami dua ni masih hiduplah di muka bumi ni. Saya harap perkongsian saya berkaitan dengan pengalaman bersalin ni dapat memberi gambaran kepada anda di luar sana lah, dan saya doakan agar ibu-ibu mengandung dijauhi COVID dan dapat dipermudahkan urusan bersalin, insya-Allah. Popular dengan lagu Meniti Hari dan Syah Nana, artis bertubuh genit Amy Mastura masih lagi aktif dalam bidang nyanyian dan lakonan. Aksinya yang bersahaja dan mudah mesra, Amy berkongsi perjalanan kariernya daripada seorang pramugari menjadi seorang penyanyi yang terkenal kesayangan peminat. Hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu Sha-la-la-la-la. Hai, Assalamualaikum. Tunggu saya, Amy Mastura selepas ini tau. Silakan Amy Mastura dengan Sha-la-la bagi kategori Pop Rock. Mengapa usah ditanya aku mana. Bermula dengan hanya suka-suka, anak kelahiran Batu Gajah Perak ini tidak menyangka hobinya yang gemar menyanyi telah mengubah kariernya daripada seorang pramugari menjadi seorang penyanyi dikenali ramai. Dia semua macam tak sengaja. Kalau ke negara mana-mana pun saya akan aktif ke karaoke. Jadi beralih bidang ke nyanyian bila saya memasuki satu pertandingan yang dipanggil Asia Bagus dan dibukakan jalan untuk menyanyi dekat situ.
Penyanyi berusia 50 tahun ini juga akui pada mulanya dia berasa agak berat untuk meninggalkan kerjaya asalnya kerana bimbang memikirkan sumber pendapatan bulanan. Arwah bapak saya dulu pun dia menyanyi juga kan. Bila saya pulang kat rumah, bapak saya nasihatkan saya. Cakap, Mi, macam mana pun jangan berhenti pramugari tau. Kita tak tahu apa nasib kita kalau bidang menyanyi. Okey, saya tak boleh nak cakap apa-apa. Saya diam je, lepas tu balik KL, berhenti. Padahal bapak pun cakap jangan berhenti. Saya balik KL, saya berhenti. Disebabkan tak adil untuk kedua-dua belah pihak. Sebab apa? Bila pergi kerja dah letih. Bila pergi kerja banyak orang ambil gambar. Bila rakan-rakan sejawatan pun tengok kita pun macam dia ni tak kerja kan? Saya ambil gambar, sign autograph semua kan? So tak care. Jadi dari itulah saya imbang-imbangkan. Saya mengambil keputusan untuk tawakal untuk ke bidang nyanyian. Menerbitkan album sulungnya berjudul Amy Mastura, namanya semakin melonjak naik apabila koleksi lagu meniti hari dan jawapan kasih sering menjadi siulan anak muda pada ketika itu. Kata suara bagus, saya tak adalah rasa suara bagus. Ada lagi yang banyak bagus. Waktu tu, saya ni suka menyanyi. Nak kata sedap tak sedap tu, kita langgar je. Kita bila menyanyi tu, kita mendapat satu rasa yang mana seronok. Kita tak ada macam plan masuk latihan menyanyi ke apa ke, tak. Tapi dah beberapa tahun, bila dah ada sedikit masa terluang, barulah saya mengambil keputusan untuk belajar vokal tu apa. Macam itulah, untuk sekadar untuk tambah pengetahuan. Selain berpeluang untuk berduet bersama penyanyi serta komposer Soho Azmir, Amy Mastura juga pernah diberi kepercayaan untuk merakamkan lagu bersama penyanyi terkenal Amerika Syarikat, mendiang Tommy Page. Waktu tu perasaan seronok lah sebab peluang tu. Satu seronok, satu nervous dan satu kita rasa berat sebab tanggungjawab tu, expectation orang tinggi kan. Pada tahun 1994, Amy mengembangkan lagi bakatnya apabila dia mendapat tawaran berlakon bersama barisan pelakon terkenal seperti Azhar Sulaiman, Era Fazira, Dato' Awi dan ramai lagi. Sampai tu, saya diberi satu kontrak untuk berlakon 3 filem untuk setahun. Diberi gaji bulanan. Tada! So maknanya, okeylah. Maknanya ada gaji bulan. So tinggal ni tetap ada gaji bulan. Cukup sinonim menerusi watak-watak komedi dalam filem arahan Aziz M. Osman, filem Puteri Impian adalah filem pertama yang menampilkannya sebagai watak utama. Ayuh, lari. Abang, kenapa pusing-pusing kat sini je? Pergilah tempat lain pula. Saya mendapat guide yang baik daripada Aziz M. Osman masa Puteri Impian tu. Saya waktu tu tak tahu sangat dari segi editing. Okey, buat ini dulu, buat ini, lepas tu dia cantum ke apa. Jadi saya memang tak nampak apa benda nak jadi macam mana. Dia punya guide tu memang penting sangat. Waktu tu kita tak ada WhatsApp, kita tak ada YouTube, tak ada apa. Jadi kalau netizen diorang nak kecam, diorang kecam, kita tak tahu. Itu pun satu benda yang menyenangkan jugalah waktu itu kan. Mendirikan rumah tangga ketika berumur 29 tahun, ibu kepada 2 orang cahaya mata ini masih bergiat aktif dalam industri yang diceburinya hampir 30 tahun lalu. Kita pun baru kahwin kan, baru nak membina kehidupan, jadi banyak yang perlu belajar. Slowly struggling dengan bidang nyanyian, lakonan. Untuk meninggalkan tu biarlah pelan-pelan. Kalau kita tu dapat jadi inspirasi pada 1-2 orang pun okeylah. Baju anak-anak tak beli lagi. Yang pentingnya tu handbag saya. Siapa nak bayar handbag Siapa saya? suruh? Awak cakap handbag. Telah mempunyai 10 buah album serta merakamkan sebanyak 93 buah lagu, album Amy Mastura pernah mencapai jualan sebanyak 5 juta unit. Malah lagunya juga masih menjadi siulan anak muda sehingga kini. Untuk peminat-peminat, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana selama ni menyokong, memberi saya inspirasi untuk teruskan perjuangan saya dalam bidang seni ni. Saya juga mendoakan kesejahteraan pada semua peminat dan mengharapkan diorang juga bahagialah, happy selalu.
Bersama Mira sekarang ini adalah Chef Sin Kiran. Antara chef yang bertugas di sini. Apa khabar, Chef? Apa khabar? Hari ini Chef akan ajar kita cara membuat pancakes atau lempeng. Mira tahu ramai dekat luar sana yang pandai buat lempeng biasa. Tapi hari ini Chef akan ajar cara membuat pancake hotel. So boleh kita mulakan, Chef? Boleh, ya. Tapi sebelum tu, mungkin Chef boleh kenalkan bahan-bahan untuk buat pancake. Boleh. So sekarang kita ada tepung yang kita pakai soft flour, gula, baking powder, vanilla essence, susu, telur. So sekarang Chef kita dah boleh mula bancuh pancake. So kita ada tepung sini. Okey. So kita masukkan bahan-bahan semua. So 2 sudu. 2 sudu baking powder. Vanilla. Essence. 1 2 susu semua ni 2 cawan. Ni adalah susu segar ya, Chef? Susu segar. Dan telur. Bahan yang terakhir adalah telur. Kita mix. Mira nak mix ke? Oh, Boleh? boleh. Oh, okey, sambil-sambil ni kan nak tanya juga, apa yang istimewanya pancake Chef ni? So selalu kita makan pancake dekat luar, kita makan yang berjenis manis. Okey, so kita hotel ni sekarang buat healthy. Konsep yang healthy, so kita buat masin. Masin, Ya, yelah betul selalu masin. kita makan yang manis kan. So tak tahulah sekarang ni cara kacau ni betul ke tak, Chef ni? Boleh. Okey, selepas saya masak air, so bagi dia rest 2 jam, dia texture. Softnya. Lepas ni settle masak? Okey, so masak kita start. Masak. Okey, Chef nak start masak dah. Minyak tak payah banyak. Sikit je. Okey. Kali ni. Oh, satu kali je? Dia this size je? Satu saiz. Selalunya berapa minit, Chef? 1 minit? Tak sampai? Selalu kita chef yang buat angkaran saja. Insting lah, ada insting. Tu I cakap orang profesional tak payah timing. Dia tengok je colour dah a bit brownish kan, golden macam tu. Feeling yang penting ni. Oh, lembut nampak. Yeah. So selalu jika you buat pancake ni, kenapa berlubang-lubang? Dia punya udara. Betul? Betul. Yes, 100 markah. Okey, inilah dia rupa pancake yang dah dimasak. Pancake dah pun siap. Ni air ni untuk apa, Chef? Air untuk ni buat poached egg. So kita boleh buat sekarang? Boleh. Okey. So sebelum kita letak telur, kita mesti mahu letak cuka untuk poached egg. Tapi kena pastikan air betul-betul mendidih. Baru kita boleh buat poached egg. So tutupkan api. Okey. Masukkan telur. Mesti dia orang tu tanya-tanya, kenapa nak kena letak cuka, Chef? Sebab cuka bersama protein, dia akan combine sekali. So telur ni dah siap. Kita masukkan dalam bekas ni. Hati-hati. Dia too soft kan, jangan sampai pecah. Okey, dah. Oh tu balance tu tak payah? Dia ni untuk kemaskan dia. Ya. So kita boleh start plating kan, kita nak menghias. Ya. So Okey. Apa saya kena buat, Chef? dia boleh buat ambil Angkat satu keping. satu. Oh, okey. Tak. Kita boleh ambil itu bacon. Sticky bacon. Yang ni dah masak Ya, dah masak. Oh, okey. Ambil satu ni. Lipas. Lipat macam mana? Lipat ni. Okey. So letak atas dia. Atas dia. Salad mesti untuk balancekan kita punya diet. Okey. Berapa helai ni nak pakai ni? Berapa helai? 4, 5. 4. Okey. Okey. So, alright. Layerkan dia. kedua. Alright. Sama juga. Ini. Okey. Ulang lagi sekali. Ulang lagi benda yang sama. Alright. This one. Dia tak payah tekan dia just letak je. Okey.
Lepas tu? So, atas kita akan letak telur poached egg. Yang ni saya serah kepada chef lah ya. Buatnya dia terpecah. Jadi. Nice. So, kita selalu main colour sikit untuk chef. So, letak ni paprika sikit. Paprika. Okay, garam. Okay, black pepper. Next one. Yep. Cheese tak payah? Cheese untuk salad kita boleh dekor sikit. Oh, ni untuk dekorasi saja. Ya, dekorasi Okey. untuk sini and cheese. Next kita boleh letak beetroot. Ni pun untuk mencantikkan juga kan. Simple je tapi menarik betul. Jagung. Berwarna manis. Yes, betul. Dan last sekali, tomato. Tomato, ya, 2 biji. Boleh? Ikut kreativiti lah. Alright, dah siap kita punya pancake. Mudah. Pastikan anda cuba resepi ni, okey? Profesor Madya Dr. Adelina Asmawi adalah seorang ketua Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi di Universiti Malaya. Dia mengambil inisiatif untuk membantu komuniti anak-anak miskin bandar. Memulakan projek Pearl sejak tahun 2018, Dr. Adelina berharap dapat membantu kanak-kanak sekolah rendah agar fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Sekumpulan sukarelawan yang terdiri daripada mahasiswa dan alumni jurusan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL di Universiti Malaya telah menjalankan sebuah program peningkatan bahasa Inggeris bersama anak-anak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Program murni yang diadakan ini dinamakan Projek Pearl. Pearl mempunyai 2 objektif khas. Yang pertama ialah untuk membina kerangka membantu sukarelawan untuk menyantuni anak-anak miskin bandar dari segi pembelajaran mereka, dan yang kedua ialah untuk membangunkan kerangka untuk membangunkan kemahiran anak-anak ini berbahasa Inggeris komunikasi, meningkatkan motivasi mereka dan juga keyakinan diri mereka. Untuk projek Pearl, kami tidak menggunakan buku aktiviti seperti yang dilakukan di kelas-kelas bahasa Inggeris yang lain, dan juga tidak berpandukan peperiksaan. Pearl menggunakan aktiviti yang berlandaskan teknik permainan, teknik atas pentas, drama, puisi yang membangunkan kosakata mereka. Kami juga menggunakan peralatan IT abad ke-21 dan membawa mereka ke destinasi yang menarik seperti di Antartika dan juga ke dalam dasar laut. Matlamat Projek Pearl ini adalah untuk memperkasakan penggunaan bahasa Inggeris dengan menjadikan proses pengajaran dan pembelajarannya sebagai sebuah pengalaman yang menyeronokkan. Ia juga memberi pelbagai manfaat kepada murid serta sukarelawan yang terlibat. Program ini juga turut dibina bagi memenuhi keperluan pembelajaran formal di sekolah yang merangkumi bentuk sokongan tambahan bagi membina keyakinan. Murid-murid Pearl merupakan murid sekolah rendah. Dan pada permulaannya itu kami mendapati cabaran dari segi untuk menambahkan kehadiran mereka. Susah nak mendapatkan lebih dari 10 orang untuk hadir pada setiap satu kelas Pearl. Kelas kami dijalankan setiap hari Sabtu 2 jam. Jadi pada ketika itu rata-rata berpendapat kelas pasti membosankan. Pembelajaran dan pengajaran pasti menakutkan. Jadi mereka tidak begitu mahu menghadirkan diri untuk kelas sebegini. Lagipun setelah 5 hari di sekolah, kenapa tambahan sehari lagi untuk belajar? Jadi mereka kurang berminat pada ketika itu. Tetapi komuniti dari beberapa yang banyak membantu supaya mereka hadir. Bila telah hadir, kami engage dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, baru mereka dapat
mula suka berjinak-jinak dengan permainan yang kami jalankan pada ketika itu. Selain menjadi platform kepada penilaian tahap penguasaan masing-masing, proses kerja untuk pementasan ini juga dapat memupuk nilai diri yang positif terhadap anak-anak ini. Namun setelah pandemik melanda pada tahun lalu, ia telah memberi kesan yang sangat besar kepada mereka. Bila MCO berlaku pada tahun 2020, kami tidak dapat pergi ke kawasan PPR tersebut dan mengadakan kelas projek Pearl ini untuk anak-anak miskin bandar ini. Kami mengalami kekangan yang teramat sangat dan kami mendapati pelajar ini tidak berkemampuan untuk mengadakan pembelajaran dalam talian. Mereka tidak mempunyai gadget, mereka berkongsi telefon bimbit dan cuba bayangkan anak-anak 7 adik-beradik dalam satu keadaan yang space yang sangat kecil rumah di PPR tersebut dan ruang pembelajaran pun mempunyai kekangan, mereka punya kekangan ruang pembelajaran yang kecil, bising dengan adik-adik berlari sana berlari sini. Jadi kami berhadapan dengan cabaran sebegitu untuk mengadakan kelas atas talian. Tahap perkembangan dan kegiatan setiap peserta projek Pearl ini akan diserahkan kepada ibu bapa oleh sukarelawan yang terlibat. Ini supaya ibu bapa peserta dapat mengetahui tahap penguasaan bahasa kedua anak masing-masing. Saya doakan anak-anak miskin bandar ini supaya terus maju, dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik, berkeyakinan diri dan mampu compete globally di industri masa akan datang. Saya berharap semua sukarelawan yang mahu menyantuni anak-anak miskin bandar ini supaya meningkatkan kemahiran pengajaran. Kami mempunyai modul Pearl yang percuma, boleh dapatkan ataupun hubungi kami sahaja. Saya berharap bahawa lebih ramai yang akan membuka mata melihat anak-anak miskin bandar ini di mana-mana saja anda berada. Minat dan motivasi terutamanya dalam kalangan murid miskin bandar ini sangat rendah disebabkan kurang ilmu bagi membimbing atau mengajar anak-anak mereka. Namun, menerusi inisiatif yang baik ini diharapkan dapat membakar semangat mereka untuk memantapkan lagi penguasaan bahasa Inggeris masing-masing. Berehatlah seketika dan nikmatilah suasana alam yang mendamaikan. Terkadang kita harus lari daripada rutin harian yang memenatkan untuk ketenangan minda dan jiwa yang sihat. Terima kasih diucapkan kepada pengurusan Hotel Commune Living yang sudi menerima kunjungan Nona. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung siaran. Teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Teruskan jaga diri, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.